Ada banyak faktor kenapa bahasa itu boleh hilang. Dan faktor yang paling jelas kenapa bahasa itu boleh hilang ialah sebab tidak dituturkan, tidak dicakap. Okay. So, dalam kehidupan, kita ada bahasa ibunda, bahasa yang mana kita lahir, mak bapak kita cakap. Contoh kalau you orang Iban, bahasa Iban yang you pakai. Kalau you orang Melanau, bahasa Melanau yang you pakai. Kalau you orang orang Perak, bahasa dialek Melayu Perak yang you pakai. Itu adalah bahasa-bahasa sendiri yang mana kita dari kecil kita pakai bahasa-bahasa tersebut. Okay. Kemudian bila kita dewasa dan bila kita ada satu kehidupan formal untuk memudahkan perhubungan dalam negara. So satu-satu negara mereka mempunyai bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa, kalau contoh dekat Malaysia, Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai dia punya bahasa perhubungan, pertuturan itu. Ya. Itu kalau mereka gunakan untuk formality. Dan untuk memudahkan kita berbicara dengan, contoh kalau saya nak cakap dengan orang Perak, saya akan cakap bahasa Melayu. Orang Perak akan cakap dengan saya dengan bahasa Melayu. Contoh kalau saya nak cakap dengan orang dari etnik lain, saya akan cakap bahasa Melayu. Orang etnik lain akan bercakap dengan saya bahasa Melayu. Kemudian ada satu lagi bahasa, iaitu bahasa Inggeris, yang mana bahasa ini adalah bahasa yang sangat digunakan secara meluas di seluruh dunia selain daripada bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Bahasa Inggeris ini kadang-kadang digunakan oleh masyarakat yang lebih elit. Kadang-kadang digunakan oleh mereka yang tidak melalui pendidikan formal bahasa Melayu. Kadang-kadang bahasa Inggeris ini digunakan oleh mereka yang dari kecil bercakap dalam bahasa Melayu dengan dia punya family. So, ini adalah bahasa yang mereka gunakan untuk kehidupan seharian. Dan bila kita cakap dengan orang macam ni, mereka faham bahasa Melayu kebanyakannya, tetapi mereka prefer untuk bercakap bahasa Inggeris bukan sebab mereka tidak mahu untuk bercakap bahasa Melayu, tetapi disebabkan oleh mereka sudah biasa dan lebih laju untuk menyampaikan idea mereka dalam bahasa Inggeris. Dan saya sangat-sangat faham orang-orang macam ni. Pada saya tak ada masalah pun. Okey. Cuma sekarang ni, apa yang saya lihat ialah bila kita cakap tentang bahasa, kita ada bahasa ibunda kita sendiri. Bahasa ibunda kita sendiri ini yang kita perlu kekalkan. Bahasa ibunda kita sendiri ini yang perlu kita amalkan. Kita perlu cakap dengan anak-anak kita. Kita perlu cakap dengan kawan-kawan kita yang sama bahasa dengan kita. Bahasa ibunda kita tu tadi. Okay. Namun begitu, ada yang saya tengok, macam ada kawan-kawan kita yang dari kecil, mereka tak belajar pun bahasa ibunda mereka sebab sama ada mak bapak mereka berkahwin campur. Ataupun mak bapak mereka berkahwin campur, maksud saya etnik A berkahwin dengan etnik B, jadi mereka prefer untuk menggunakan bahasa lain yang boleh diterima oleh kedua-dua pasangan ini tadi. Dan kemudiannya mereka ajarkan bahasa lain ini kepada anak mereka. Kadang-kadang mereka akan pakai bahasa Melayu, kadang-kadang mereka akan pakai bahasa Inggeris, dan ini seterusnya membuatkan satu-satu bahasa itu hilang. Itu yang pertama lah. Dan saya sebenarnya agak kesian juga tengok kawan-kawan kita yang macam tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang mak bapak mereka tak mengajar mereka bahasa ibunda mereka. Mereka kadang-kadang mereka sebenarnya nak belajar bahasa ibunda mereka. Mereka sebenarnya nak bertutur dalam bahasa ibunda mereka. Tetapi disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh family mereka sebelum ini, disebabkan oleh faktor survival, mereka tidak dapat untuk menggunakan bahasa mereka sampai hari ini. Which is benda itu sebenarnya agak sedih bagi mereka, agak sedih juga bagi saya sebagai orang yang suka untuk melihat bahasa ibunda itu terus kekal dalam masyarakat. And so itu yang pertama, kenapa bahasa ibunda itu boleh hilang, disebabkan oleh perkahwinan campur. Dan bila perkahwinan campur, pasangan suami isteri nanti memilih bahasa yang lebih mudah untuk difahami oleh kedua-dua mereka. Itu yang pertama. Kedua, disebabkan oleh kalau zaman dulu kita ada zaman perang. So bila ada zaman perang, biasanya etnik yang lebih lemah ini akan meresap ataupun masuk dalam kebudayaan etnik yang lebih besar, kebudayaan etnik yang lebih kuat, kebudayaan etnik yang lebih banyak jumlah penduduknya. Macam contoh, ada beberapa etnik kecil di satu-satu lokasi, mereka akan jadi etnik yang lebih besar tu lah. Maksudnya mereka hilang dia punya bahasa itu disebabkan oleh
mereka memilih untuk menjadi orang itu tadi. Okay, disebabkan oleh zaman peperangan dulu. Sama macam kalau macam contoh di Sarawak, kita ada etnik Seru. Etnik Seru ini asalnya memang satu etnik yang mana ada berkaitan dengan orang Melanau dan sebagainya. Kemudian sampai satu peringkat mereka sering diserang, mereka macam lemah, selalu diganggu oleh perang dahulu, sehingga satu peringkat mereka memilih untuk menyokong kumpulan Melayu, yang mana seterusnya mereka hilang bahasa Seru mereka dan mereka menjadi orang Melayu Sarawak. Itu keadaannya. Dan kadang-kadang ada sebahagian daripada mereka memilih untuk menjadi orang Iban. Itu bila benda tu berlaku, so etnik Seru ini hilang. So tidak dituturkan bahasanya lagi disebabkan oleh zaman peperangan. Itu dulu punya cerita zaman peperangan, kan? Kemudian kita ada selain daripada peperangan, salah faham tentang agama. Contohnya macam salah faham tentang agama ini ialah macam contoh masuk Melayu contohnya, ataupun masuk, sebenarnya dia beragama Islam, tetapi bila mereka gunakan term, mereka menganggap ini dulu cerita Melayu tu sebagai satu satu agama. So mereka hilang sebenarnya dia punya identiti disebabkan oleh mereka masuk Melayu itu tadi. Itu antara benda-benda yang berlaku. Itu perkara yang kita lihat. Kemudian bahasa tidak dituturkan. Kadang-kadang kita rasa bangga dengan bahasa-bahasa luar. Kita rasa bangga dengan bahasa yang kita rasa bangga untuk mudah untuk bercakap dalam bahasa orang. Tetapi sebenarnya bila kita buat macam tu, kita sebenarnya kehilangan kita punya identiti, which is benda itu sebenarnya sangat-sangat menyedihkan. Contohnya, you hilang bahasa ibunda you, kan? Which is benda itu sebenarnya benda yang sangat menyedihkan lah pada saya, kan? Pada saya, you perlu simpan bahasa ibunda you perlu amalkan bahasa ibunda you, dan tolong cakap dengan kawan-kawan you, gunakan you punya bahasa ibunda dalam you punya media sosial. Kalau contohlah you guna Melayu, mungkin BM ataupun BI, mungkin you boleh guna bahasa ibunda you macam beberapa post dalam Facebook you, kan? You boleh guna bahasa ibunda you untuk bertutur dengan kawan-kawan you, kan? Untuk supaya bahasa ibunda itu tidak hilang, supaya bahasa ibunda itu tidak pupus, kan? Pada saya, kan? You kena bercakap dengan you punya kawan-kawan. Kalau you ada anak, tolong ajar anak you bahasa ibunda you. Sebab budak-budak ni pandai. You ajar dia bahasa ibunda you. Kenapa you perlu ajar you punya bahasa ibunda kepada you punya anak-anak? Sebab bila you masuk sekolah, dekat sekolah you boleh belajar bahasa Melayu, dekat sekolah you boleh belajar bahasa Inggeris, dekat sekolah you boleh belajar bahasa ketiga yang lain, macam contoh bahasa Mandarin, bahasa Korea ke apa ke, you boleh belajar dekat sekolah. Tetapi dari rumah, you perlu belajar bahasa ibunda you sendiri. You perlu kekalkan bahasa ibunda you untuk pengekalan jati diri etnik you. Tetapi dalam masa sama, untuk survival, untuk formality, you perlu menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris.